Okay. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan terlanggar. Orang bantu itu ada telepon di dalam. Kalau ada telepon itu, saya tengok jam kat situ, saya tengok cantik. Kalau telepon ini, kadang-kadang dia bikin bisnis. Lepas tu ni. Ni berganggu apa ni? Saya tak masuk. Adam. Senang. Ada nampak tak Kak Syah? Yang duduk sini, ambil sini yang duduk. Cantik dapat. Go. Kepo ni lah. Dah tak kita sebelah kepala. Oh, itu Ada. Sebelah kepala tak apa. Kak Syah takut. Dadap saya. Bagus. Oh. Apa bagusnya? Apa Kak Syah? Okey, kita mulakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar, semua sihat? Boleh ya nak? Kita kat lima tak setuju? Itu saya nak kan? Oh ya? Okay, boleh. Pakai. Tak apa, kenapa? Dia jepun belakang ni. Dia jepun pula. Okay, boleh. Ni kalau kita alhamdulillah kan. Asyik orang ambil inisiatif kan. Pada pandai yang kurang, kita tahu kan. Dan mudah-mudahan. Jadi pun jadinya. Okey, baik. Tadi sudah yang apa semua sihat? Alhamdulillah. Puasa semua okey? Siapa tak puasa? Sobat kau intro. Tak puasa tak ada raya tau. Oh, kita tak puasa, kita masih ada raya tu. Kita ada excuse. Yang penting dia ganti lah. Dia tak ganti. Buat dia je. Okey, macam mana hari ni? Surah apa? 113, chapter 30. Chapter 30. Okey, dalam Telegram ataupun dalam WhatsApp tu ada, saya ada bagi ni Saya ada bagi teks bahasa Arab.
Cik Ana. Sorry. Boleh Cik Ana? Dia lupa nak tahu dia. Kenapa Cik Ana? Tak boleh aku marah-marah. Tempat semua kumpulkan tempat. Okey, dalam WhatsApp tu, dalam Telegram saya berikan nota dalam bahasa Arab. Sebab dalam kitab ni dia tak datangkanlah pada kita dengan teks bahasa Arabnya ataupun teks hadis yang penuh. Jadi saya datangkan untuk kita dapat bincangkan supaya lebih faham. Kalau tak nanti tak faham. Kat situ ada dekat dalam WhatsApp. WhatsApp tak masuk. WhatsApp pula. Kat situ tak masuk WhatsApp tu. Oh tak ada. WhatsApp ada orang kita. Tak ada orang apa. Tak ada orang apa. Orang apa Dekat Telegram tu pun ada. Jadi kalau buka tu dia boleh nampak lah kan. Ada teks bahasa Arab. So kita boleh lupa lah sama-sama. Okay. Siapa buka dulu? Siapa ni? Nanti kelang kabut. Cik Aja okey Cik Aja? Okey ya? Ada? Tak semua ada? Ada? Okay, semua okey? Okey. Okey baik. Topik kita pada pagi ini bertajuk tidak sahihnya hadis penyebutan Asmaul Husna secara berangkai dan ihwal makna afsaha menghitungnya. Maksud berangkai itu ialah bila kita baca hadis dan setelah sebutan tentang Asmaul Husna diberikan kepada kita apa Asmaul Husna. Kalau lihat pada teks yang saya berikan, teks hadis yang saya berikan di situ, setelah saya ada warnakan, highlightkan dengan warna kuning tau. Okay. Setelah warna kuning tu kan, ada teks yang saya underlinekan, yang saya gariskan di situ. Jadi teks yang saya gariskan di dalam nota saya tu kan, itu disebut sebagai berangkai. Itu yang dimaksudkan dengan berangkai. Okay? Jadi berangkai itulah yang dikatakan tidak sahih. Namun yang di-highlightkan, yang saya highlightkan warna kuning itu saja yang sahih. Jadi ini yang akan kita bincangkan dalam perbahasan kitab kita di sini. Baik, kita lihat dulu kitab kita. Pada bab sebelumnya telah dibahas tentang asma Allah yang tidak terbatas pada jumlah tertentu. Dan di sana dipaparkan hadis Nabi, iaitu hadis Abu Hurairah yang berbunyi Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidan man afsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, jumlahnya 100 kurang 1 nama. Barang siapa yang menghitung, iaitu menghafal nama-nama itu, maka dia dijamin masuk syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Salam. Oh, kat dalam sini duduk tepi situ. Sini. Tak ada tempat. Okey lah. Aku kat situ. Dia lagi. Boleh tak? Kenapa sana? Nanti aku buka pintu. Cute kan you duduk situ. Tengok apa tu? Siapa lambat kata diri kat sini tidak. Oh, tak terlambat kena dekat situ ya. Dekat belakang tak boleh buka yang pintu. Boleh buka pintu belakang. Tapi nak umpat cepat. Oh, kalau boleh buka pintu belakang tu boleh macam mana kan? Oh, sepik Oh. Warna meja. Tak boleh lah. Allah makcik ni. Dia bilang pula. Dia dah masuk ke meja ni. Ada banyak meja Kena tak puas hati. Kena duduk depan. Tak cek. Boleh. Ada senyum sikit muka garang betul. Muka garang. Masya Allah.
Macam-macam. Okey, Kak Rahmat. Tadi kurang Yes, puasa. Dan pasal Oh, Masya Allah, tabarakallah. Keluar nak kahwin-kahwin saya dah lupa suruh. Tak perlu kena dah kahwin dah. Okey, dah. Kita masuk balik sini ya. Pada bab sebelumnya telah dibahas tentang asma Allah yang tidak terbatas pada jumlah tertentu. Dan di sana dipaparkan hadis Nabi iaitu hadis Abu Hurairah. Jadi yang hadis ni kita dah bincangkan pada minggu lepas kan? Minggu lepas ada kuliah? Ada kan? Minggu lepas tentang tidak ada batas pada nama Asmaul Husna. Jadi hadis kita yang menunjukkan 99 tu dia cuma kita panggil sebagai contoh sahajalah ya. Bukan untuk menentukan jumlah Asmaul Husna. Jadi saya tak nak ulang lagi lah ya tentang itu. InsyaAllah nanti kalau siapa-siapa yang mungkin terlepas perbincangannya boleh rujuk kepada rakaman kuliah kita pada minggu lepas. Jadi di sini dia kata hadis ini tidak bererti bahawa asma Allah itu terbatas pada jumlah ini, melainkan menunjukkan keagungan asma Allah dan keutamaan bagi orang yang menghitung, iaitu menghafal sejumlah nama Allah Azza wa Jalla ini. Adapun topik bahasan pada bab kita pagi ini terbahagi pada dua persoalan. Pertama, penjelasan bahawa tidak ada satu pun hadis sahih dari Nabi SAW mengenai penyebutan Asmaul Husna secara berangkai. Berangkai tadi saya dah jelaskan yang menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang 99 itu. Jadi dia kata semua hadis yang berbicara tentang hal itu adalah hadis dhaif yang tidak dapat dijadikan sebagai dalil, sebagaimana penjelasan para imam dan ulama hadis. Okey, apa beza hadis sahih dengan hadis dhaif? Hadis dhaif tak dipakai, palsu tak dipakai. Hadis dhaif dengan hadis palsu beza tau. Dhaif lemah. Ingat ya, kalau dhaif potensi untuk diamalkan masih tinggi, masih ada potensial untuk kita amal, boleh diselamatkan. Tapi kalau palsu langsung tak boleh. Jadi kalau mungkin ada guru dia guna hadis dhaif, bagi saya masih lagi boleh diterima. Tapi kalau dia guna hadis palsu yang tak ada riwayat, tak tahu petik daripada mana, ini tak boleh langsung, saya tak boleh tolerate. Okey? Sebagai pelajar yang belajar hadis, saya tak boleh tolerate kalau guna hadis palsu. Tapi kalau hadis dhaif, kemungkinan besar ada riwayat lain yang boleh mensahihkan hadis dhaif itu. Jadi caranya semikian bila kita nak faham tentang hadis sahih, hadis dhaif. Cuma hadis sahih ni dia ada syarat kan? Okey, apa dia? Sekarang ya tak boleh. Dah lambat kan tadi datang. Okey, hadis sahih tadi berapa? Sedih tak tu? Okey. Adik saya ada berapa tadi Kak? Syaratnya? Jawab lagi. Boleh jawab lagi. 5. Okey, apa dia? sanad Sanad bersambung. Dua. rawi yang ada. Rawi adil lah, betul? Ya. Okey. Ada. 3. Rawi babi. Rawi yang betul. Rawi babi. Maksud Dia ada tidak ilah pada sanad kematan. tidak ada Ilah ilah, pada sanad kematan. tidak ada syarat. 5. Ilah Tidak ada ilah.
Okey. Jadi kita ada 5 syarat ini untuk menentukan sesebuah hadis itu ialah hadis yang sahih. Sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya thabit. Adil tu maksudnya dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh menjatuhkan maruah diri dia. Okey, seorang muslim, maknanya kita bagi semua adil lah maksudnya. Kemudian perawi thabit ni ialah perawi yang dia kuat ingatan, tidak kira sama ada tulisan ataupun hafalan. Tapi perawi yang hafalannya kuat lebih diutamakan daripada penulisan. Tapi kalau tulisannya kuat pun boleh terima. Yang adil ni dia mesti betul cara dia memahami hadis, dia mesti betul. Bukan orang yang sesat. Maksudlah pada adil. Tidak ada syaz, maksudnya tidak ada sebarang kalau bahasa mudahnya saya nak kata tidak ada kekeliruan pada sanad dan matanya. Tak ada hal-hal yang boleh mengelirukan yang terdapat pada sanad dan matan. Itu bahasa mudahnya lah. Actually ada penerangan yang lebih dalam lagi lah tentang syaz ni. Dan kemudian ilah mereka tidak ada kecacatan pada sanad dan matan. Okey. Sekarang, bila kita kata hadis itu dhaif. Tadi kata hadis dhaif, hadis apa? Lemah kan? Okay. Hadis lemah bermakna hadis itu dia kurang salah satu daripada syarat yang 5 ini. Ataupun tak ada langsung. Ataupun kurang 2. Contoh kan? Contoh mungkin kita kata, hadis ni sanadnya tak bersambung. Okay, maknanya hadisnya dhaif. Okay. Ataupun hadisnya perawinya tak adil. Perawinya hadisnya dhaif. Contoh kan? Kemudian kita kata, sanad sambung, hadisnya sanad sambung. Kemudian perawinya adil tadi. Tiba-tiba tak dhabit pula. Tak boleh masukkan dekat sini. Dia mesti masuk sini. Ataupun kita kata 1, 2, 3 dah ada. Masalahnya tiba-tiba ada nombor 4. Iaitu ada syaz dalam sanad dengan matanya. Tapi tidak ada illah. Okay, maknanya kita tak boleh letak pada syarat hadis sahih. Kita kena letak dia dalam hadis yang dhaif. So ini nak bezakanlah antara hadis sahih dengan hadis dhaif. Bermakna hadis dhaif inilah yang tidak cukup syarat hadis sahih. Kita kata ini adalah hadis yang dhaif. Ataupun bukan tak cukup lah, tapi tak ada langsung. 5 tak ada. Daripada nombor 1 sampai nombor 5 ni. Memang tidak ada. Okey. Sanadnya memang tak ada bila baca hadis tu. Kemudian perawinya pula tak adil, perawinya tak dhabit. Kemudian kita nampak ada syaz, ada illah. Ada syaz, ada illah ni boleh juga kita maksudkan dalam hadis yang bunyinya pelik-pelik. Dan macam mana bunyi hadis pelik? Bagi saya contoh. Yang mungkin selama ni kita dengar, rupanya tu bukan hadis. Cik Ana ada tak contoh? Contoh macam yang burung sarang burung tu yang yang tu yang kat gua tu. Tak tahu dah cakap, jadi imagine sendirilah kan. Macam itu yang kat gua tu yang macam tu. Gua betul. Yang kisah Nabi sunyi tu. Cik Ana. Baru pagi kan. Baru pagi. Sahur dah lama pukul berapa dia terima. Tentang Nabi bersembunyi. Kemudian kita biasa baca riwayat kan, yang kata ada laba-laba, maksud ada burung merpati kan. Kemudian ada apa lagi? Lagi satu tu ada apa ya? Yang 3 lah. Cicak kan. Pasal ada macam ada angka pokok kan untuk kan. Okay. So ini semua ialah hadis-hadis yang tak sahih. Okay. Maknanya dhaif lah riwayat-riwayat daripada kita panggil sebagai perawi-perawi yang tidak kuat
hafalan mereka. Jadi tak boleh diterimalah kisah-kisah yang sedemikian. Tapi di kalangan sejarawan Muslim menerima kisah-kisah itu sebab tu kita baca. Bila kita buka kitab-kitab sejarah kan, kita ada baca dalam kitab-kitab sejarah. Anak kita bakal anak kita baby dah cakap. Anak kita bila kecil umur 5 tahun dah cerita-cerita kan. Nabi sunyi cerita storytelling tu kan. Tapi actually kalau ikut kepada piawaian ataupun yang telah ditetapkan oleh ulama hadis tak boleh. Kalau ikut kepada sejarawan Muslim mereka tak kisah. Kan mereka yang penting mereka kata yang penting ada riwayat. Seperti begitu. Tapi saya seringlah dalam bab ini kan, kita kalau boleh kita ceritakan yang betul. Seperti berkaitan dengan Nabi SAW. Ya? Kita tidak mahu ada sekarang pembohongan lah yang disangkakan kepada Nabi. Sebab kalau kita cuma kata tak apalah yang penting baik, benda ni baik ke tak tu? Bedek pun. Tak dah bedek, takkan baik kan? Ada dari kecil nanti macam kita lah sampai dah umur gini baru baby yang punya. Kena bedek. Sedia pula muka dia. Kena bedek. Yang you cakap pasal Nabi Ismail tu. Ismail? Yang malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang sebenarnya yang Oh, ya betul. Kisah Zam-Zam tu ya. Malaikat Jibril yang mengais kaki tu keluar air Zam-Zam. Pertama ni dengar dia kaki Nabi Ismail tu yang keluar. Oh, serius kan? Jahil juga saya ni. Memang actually mana dapat riwayat tu? cara nak percaya tu tak sebelum kita percaya kan itu syarat kita dengar betul orang ni dah baru kita tahu hearing that dan dia dah besar baru tahu lah dia baru tahu Alhamdulillah lah tak betul kan daripada tak tahu langsung itu pentingnya kita belajar namanya kita belajar yang betul. Jadi beza dulu kita belajar dengan sekarang kita belajar kan. Kalau dulu belajar sama, sekarang belajar sama, buat belajar. Sama je kan. Dulu waktu tasbih gini sama juga, sampai sekarang buat kos gini. Tapi dia belajar lagi kan macam. Tapi ilmu agama dia kena belajar. Supaya kita dapat tahu mana yang betul, mana yang salah kan. Tapi kalau dulu kita kata kenapa dulu mungkin guru-guru kita cerita gitu kan. Kita lihat dia sebagai sesuatu yang bukan saya kata jahil tapi kurang pendedahan tentang ilmu. Macam dulu kita nak kata dulu mak kita pun pakai tudung bukan macam kita sekarang kan. Dulu pakai tudung macam mana? Tenda bukan ikat juga. Bukan pakai tudung. Betul tak? Macam itu sahaja. Tak kisah kan. Betul dah tutup aurat kan gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah nampak kan. Kita makin belajar, kita makin tahu cara tutup aurat macam ni rupanya yang betul. Itu pentingnya belajar. Kalau tak, kita pun sekarang macam tu juga okay. Nak terus macam tu, sarungnya. Belik. Terus lagi nak dekat kuliah. Ya. Cute, insyaAllah. Itu bukan cute. Itu something wrong. Ya, kalau Ustazah pakai gitu maknanya something wrong. Ya, tak sesuatu. Yang nombor 4 tu apa yang tidak syarat kat bawah tu apa? Tidak hilang. Yang nombor 4 Keraguan. Oh, okey. Mak saya tak suruh saya satu ada masalah dia. Kak Su tak faham. Sian Kak Su. Sorry Kak Su. Okey. Keraguan. Tulis betul-betul Sakinah. Mau tak faham. Tulis macam doktor tapi kadang saya sendiri tak faham apa saya tulis. Itulah, dia tulis kat buku kan. Benda tulis. Tulis cepat sangat tulisnya. Okay, so inilah perbezaan antara hadis sahih dan juga hadis yang dhaif. Sekarang ini dalam kitab kita sedang bincangkan tentang hadis Asmaul Husna yang secara berangkai itu dilihat sebagai hadis yang dhaif. Kalau hadis yang depan kan, yang permulaannya rujuknya pada nota yang saya berikan dekat Telegram ataupun dekat dalam WhatsApp kita, yang saya warnakan dengan warna kuning itu perenggannya sahih. Boleh masuk dekat sini. Tapi bila masuk kepada wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahman, ini semua adalah yang dhaifnya. Itu dimaksudkan dengan berangkai. Baik, kita pergi kepada hadis yang dalam riwayat yang pertama. Sebutkan bahawa dari Abdul Aziz bin Husain bin Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu. Kemudian dia ada titik-titik tu kan kat situ kan dalam kitab. Itu maknanya dia sebutkan hadis dia. Jadi dalam kitab tak sebut hadis tu secara penuh lah. Memang dia tak sebut langsung hadis tersebut. Jadi saya letakkan dalam nota saya yang saya dah berikan tu tadi. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman minhu illa wahidan innahu witrun yuhibbul witra. Man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya pada Allah ada 99 nama illa wahidan. Okay, itu yang maksudnya 100 minus 1 tu lah yang minggu lepas saya dah terangkan. Innahu sesungguhnya Allah itu ganjil. Yuhibbul witra, cinta kepada yang ganjil. Man ahsaha dakhala al-jannah. Siapa yang menghitung Asmaul Husna tersebut, dia akan masuk syurga. Kemudian dalam hadis ini, hadis riwayat Al-Hakim tersebut, dia pun terus masukkan wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhab sampai dah akhir Ar-Rasyidus Sabur. Okey, sampai akhir di situ. Jadi ini yang biasalah yang kita baca kan. Bukan kita baca, kita nyanyi. Yang kita nyanyikan yang nas'aluka ya bantu kan. Jadi yang 4 bahagian ini, dia kata ini adalah bahagian yang tidak sahih. Kemudian dia sebutkan di sini, lalu dia menyebutkan hadisnya dan disertai penyebutan Asmaul Husna secara berangkai. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Hakim dan imam lainnya. Perawi yang bernama Abdul Aziz dinilai lemah. Jadi dalam riwayat hadis Al-Hakim ini ada seorang perawi namanya Abdul Aziz. Minta maaf siapa bapa nama Abdul Aziz. Ni Aziz lain. Okay. Abdul Aziz. Perawi yang bernama Abdul Aziz di sini namanya Abdul Aziz Ibn Al-Husayn. Abdul Aziz Ibn Al-Husayn. Dalam kitab kita jelaskan kenapa Abdul Aziz Ibn Al-Husayn ini, apa problem pada diri dia yang menyebabkan hadis ini jatuh pada taraf hadis yang dhaif. Okey, Abdul Aziz dinilai lemah dan riwayatnya tidak boleh dijadikan hujah. Jadi lemah ni maksudnya kemungkinan daripada sudut keadilannya ataupun kedabitannya. Jadi bila orang ni kan, kalau perawi ni contohnya kita ambil kalau perawi ni lemah daripada sudut hafalan, kita tahu maknanya dia tu kejap ingat kejap tak ingat. Jadi macam mana bila dia riwayatkan hadis tu kan, maknanya situ kita nampak ada kelemahan. Jadi kita ragui kesahihan hadis yang disampaikannya di sini. Maka dia kata Imam Al-Bukhari berkata Abdul Aziz tadi dia bukan seorang perawi yang dinilai kuat di kalangan para ulama. Imam Muslim berkata dia sering lupa hadis riwayatnya. Nampak? Sering lupa. Jadi kalau orang yang suka lupa-lupa, kita raguilah betul ke apa dia cakap ni kan. Kita kalau orang yang ingatannya kuat, kita tak ragu. Kita kata apa dia cakap semua kita boleh terima. Tapi kalau kan tak, semalam hari ni cakap lain, esok cakap lain, macam mana? Semalam cakap gini, esok semalam cakap gitu ke? Lupa pula cerita dia kan. Kita ini tak boleh dipercayai maknanya kan. Kenapa tak terjadi pada diri sendiri kita ketawa tu. Dia macam kita kejap ingat kejap tak ingat lah. Hari tu cakap gini, esok cakap gini pula. Bila kita ingat kan dia marah kita. Dia marah kita. Dan marah kita maksud kita macam bukan hari tu cakap mak dia, bukan hari tu mak cakap gini. Allah. Ya. Tak cakap. Dia lupa kan. Jadi kalau dalam ilmu hadis, perawi tak boleh ada masalah macam ni. Yang sampaikan hadis tu dia tak boleh ada masalah macam ni. Bila ada masalah begini, kita anggap dia adalah orang yang tidak thiqah. Okey, thiqah tu maksudnya kalau kita kata tak thiqah tu, dia rangkum nombor 2 dengan nombor 3. Thiqah. Thiqah maksud nombor 2 dengan nombor 3. Dia mewakili adil dengan dhabit. Jadi kalau orang tu dia tak thiqah,
bagi saya memanglah boleh kan untuk kita terima ucapan dan ungkapan kata dia. Sama juga dengan Abdul Aziz Ibn Muhsin, Ibn Al-Husain dalam teks ataupun dalam sanad hadis yang pertama ini. Jadi ada dua ulama hadis yang meletakkan dia pada tahap perawi yang lemah. Satu Imam Al-Bukhari, kedua ialah Imam Muslim. Kemudian Imam Ibn Ma'in dia berkata dinilai lemah. Ibn Hajar kata tentang Abdul Aziz ini, para ahli hadis sepakat melemahkan riwayatnya. Jadi riwayatnya ni ramailah di kalangan para ulama hadis yang telah meletakkan dia adalah perawi yang lemah. Jadi bila dia sampaikan hadis tu kita ragui kesahihan hadisnya. Okay, so itu yang pertama, riwayat pertama. Kita lihat kepada riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua, hadis riwayat Ibn Majah. Okay. Kata dari Abdul Malik, dari Muhammad As-Sana'ani, dia mengatakan Abdul Mundir Zuhair bin Muhammad At-Tamimi meriwayatkan kepada kami. Musa bin Uqbah meriwayatkan kepada kami. Abdul Rahman Al-A'raj meriwayatkan kepada diriku dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu dia menyebutkan hadisnya disertai penyebutan Asmaul Husna secara berangkai. Boleh lihatnya pada nota saya, kalau tengok di situ, teks hadis riwayat 2, hadis riwayat Ibn Majah. Yang saya highlightkan warna merah tu ialah perawi yang bermasalah ya. Kemudian kalau lihat pada teks bahasa Arab tu yang saya highlightkan warna kuning, itu yang kita boleh terima. Kemudian terus wahyallahul wahidus samad, lain tau walaupun nampak sama macam yang dekat atas, tetapi ada ungkapan-ungkapan yang berbeza. Contoh kita tengok untuk riwayat yang kedua ni, kalau yang dekat atas tadi dia tutup dengan ar-rasyidus sabur, tapi riwayat yang kedua dia tutup dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi nampaknya di situ ada perbezaan antara kedua riwayat tersebut. Tapi yang paling penting dalam riwayat Imam Ibn Majah di sini ada seorang perawi yang bernama Abdul Malik. Okay, Abdul Malik bin Muhammad As-Sana'ani. Tadi ni riwayat siapa? Riwayat siapa ni? Al-Hadri. Ayat Kuswat. Nombor 2 ada nama siapa? Abdul Malik kan? Abdul Malik bin Muhammad As-Sana'ani. Yang ini riwayat Ibn Majah. Jadi dia kata macam inilah tentang riwayat kedua ini. Abdul Malik dinilai lemah. Okay? Riwayatnya tidak dapat dijadikan hujjah. Ibn Hibban berkata, dia menjawab apa-apa saja yang ditanyakan kepada dia. Kenapa kita kata dia adalah perawi yang lemah? Tak boleh kita terima riwayatnya sebagai hujjah di sini. Kerana satu ialah, dia ni yang cenderung. Kalau orang tanya apa, semua benda dia jawab. Kita, maaf saya kata, kita kalau guru ni kan, semua benda dia tahu, problem juga. Nak kena faham juga. Sebab tak semua benda dia mahir, dia pakar. Tapi kalau semua benda dia jawab, semua benda nak komen, macam semua benda nak komen, semua benda nak cakap kan, semua benda nak bagi kritikan. Itu maknanya ada problem. Sebab kita ni, bagi saya, orang yang makin berilmu, makin kurang dia bercakap. Dan dia akan bercakap mengikut kepada tempatnya yang betul. Tak semua tempat dia akan bercakap. Okay? Dan tak semua perkara dia akan keluarkan kenyataan ataupun statement. So di sini kita nampak Ibn Hibban, dia kata tentang Abdul Malik ni kan, antara yang menjadi perkara yang buat dia ni dianggap sebagai orang yang lemah. Semua perkara yang ditanyakan kepadanya dia akan menjawab. Kemudian ketika dia jawab ni, dia suka menggunakan riwayat-riwayat yang palsu. Nampak tak? Okay? Dia suka meriwayatkan hadis-hadis maudhu' secara tersendiri. Hadis maudhu' tu maksudnya hadis yang palsu. Okay? Secara tersendiri maksudnya ikut suka hati dia.
Kan? Tiba-tiba dia sandar pada Nabi. Tiba-tiba sandar pada Nabi. Ini kita panggil sebagai hadis yang palsu. Hadis palsu tak boleh haram hukumnya kita riwayatkan, punya kita sampaikan dan kita ajarkan kepada orang ramai. Riwayat darinya tidak boleh jadikan hujah. Maka sebab itu, kerana dia punya konsistensi tu ada pada diri dia. Setiap kali cakap benar hadis palsu. Setiap kali cakap benar hadis palsu. Kita kan kalau guru dah macam itu hari-hari, kita tak boleh terima tau apa dia cakap. Sebab itu kita nampak dah jadi sifat dia. Main cakap je. Main saja. Aku tiba lah apa macam ni kan. Main cakap bos je kan. Tak check hadis sahih ke tidak. Pasal guna nama Nabi. Cakap itu, cakap ini. Sandarkan pada Nabi. Kalau gitu keadaan kita nampak dalam ilmu hadis. Tak boleh no. It's a no-no. Maksudnya kita tak boleh terima lah orang macam ni. Dia cakap benda apa pun, walaupun betul-betul kita mesti ada macam keraguan sikit. Boleh terima kan dia cakap ni kan. Sebab dia punya diri tu sifatnya kita kenal, suka cakap guna benda-benda yang palsu. Riwayat-riwayat yang palsu. Jadi kita bimbang. Kalaulah dia cakap lagi ni, kot-kot lah kan. Ini pun palsu juga dia punya berbual kan. Jadi dalam hal yang begini, kalau lihat kepada Abdul Malik itu tadi, mereka kata riwayatnya kerana sifatnya begitu, riwayatnya dan riwayat darinya tidak boleh dijadikan hujah, iaitu argumentasi kerana hadisnya lemah. Kerana juga sifatnya yang suka menggunakan ataupun meriwayatkan hadis-hadis maudhu' itu tadi. Jadi menurut Imam Az-Zahabi, riwayat darinya tidaklah dapat dijadikan hujah, iaitu sandaran hukum. Dia ada seorang guru, gurunya nama Zuhair bin Muhammad, guru kepada Abdul Malik ini. Ibn Hajar berkata tentang guru Zuhair bin Muhammad, hadis yang diriwayatkan penduduk kota Syam darinya tidak konsisten. Maknanya hadisnya kadang-kadang sahih, kadang-kadang dhaif. Begitu situasinya. Oleh sebab itu, hadis tersebut dilemahkan. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang diriwayatkan darinya kerana Abdul Malik adalah penduduk Syam dari kota Sana'a dan Damsyik. Dari kota Sana'a dan Damsyik. Sebab tu tadi kita letak namanya As-Sana'a ni. Sebab dia berasal daripada kota Sana'a sana. Yang penting kita nampak kan, dia punya konsistensi dekat situ. Dia kalau guru dia bermasalah, kemungkinan besar student dia bermasalah. Sorry saya sebut ini jangan apply pada orang lain. Mungkin apply dalam pada kuliah saya senang. Kemungkinan kalau saya problem, student saya yang ikuti kuliah saya boleh jadi problem. Sebab apa? Mereka akan cuma tangkap muat apa yang saya ajar. Begitu kan situasinya. So nak salahkan student pun tak juga kan kadang-kadang. Tapi nak salahkan guru pun tak boleh juga. Kemungkinan saya ajar betul tapi studentnya yang tak betul. Betul? Ada juga gitu kan? Salah faham satu. Dah cakap banyak kali pun tak nak terima juga. Ya Allah Tuhan. Dah cakap banyak kali jangan buat benda ni dosa. Jangan buat juga. Degil. Degil terletak kalau benda kata kan. Degil. Kita katakan jangan buat. Tak ada dalil. Jangan buat. Tapi buat juga. So, dia antara dua. Sama ada guru masalah ataupun murid masalah. Ataupun murid masalah, guru tak ada masalah. Okay, bila dalam hal-hal yang begini, kita pun tak bolehlah cuma nak tunjukkan kepada guru saja. Betul tak? Macam mak kita lah, tak kata, mak dia salah, mak dia tak boleh lah juga kan. Takkanlah tak salah ibu mengandung, betul kan? Maksud cakap itu kan. Takkan semuanya ibu mengandung yang salah. Anak ini ibu salah, anak ini ibu salah. Tak boleh cakap gitu. So sekarang ni lah tugas kita ialah untuk melihat tentang kepribadian perawi itu saja. Bukan hanya semata-mata untuk lihat kepada siapa gurunya. Walaupun saya kata guru juga memainkan indikator yang sangat penting untuk menilai kesahihan diri seseorang perawi. Okay. Kita juga tak boleh nafikan lah kalau gurunya salah, kemungkinan besar kenapa muridnya salah, dia ambil daripada guru yang salah itu tadi. Jadi ini juga berlaku kepada Abdul Malik yang disebutkan pada riwayat yang kedua kita. Okey, baik, seterusnya kita masuk kepada riwayat yang ketiga. Dari Al-Walid bin Muslim, dia berkata, Syu'aib bin Abu Hamzah meriwayatkan kepada kami dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Lalu dia menyebut hadisnya disertai penyebutan Al-Asma'ul Husna secara berangkai. Kalau rujuk pada nota saya, lihatnya sekarang ini kita masuk kepada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi di situ kan dia kata
sebutkan secara berangkai. Kalau nak lihat pada teks yang sebenarnya, mana yang kita dapat lagu Asmaul Husna tu pada teks hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini yang paling tepat. Yang wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus salam. Yang kita nyanyi tu yang teks ni yang ini. Bukan riwayat Al-Hakim, bukan riwayat tadi yang kedua riwayat Ibn Majah kan. So yang paling tepat riwayat yang ini. Okay. Tapi riwayat ini juga dikatakan sebagai riwayat yang dhaif. Ada illah. Sebab tu tadi kan kita kata kalau hadis itu dia tidak ada illah baru kita kata dia hadis yang sahih. Tapi sekarang hadis yang ada illah. Baik, dia kata begini. Tetapi hadis ini darjatnya lemah. Tidak pantas dijadikan hujah kerana beberapa illah, iaitu beberapa alasan, kecacatan yang mempengaruhi kesahihannya. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah telah menjelaskan penyebabnya dalam perkataannya. Illah yang melemahkan hadis ini menurut Imam Al-Bukhari dan Muslim bukan hanya kerana periwayatan oleh Al-Walid secara tersendiri. Dalam hadis kita ada seorang perawi bernama Al-Walid. Al-Walid apa nama dia? Al-Walid dia Muslim. Dan ini At-Tirmidzi. Al-Walid bin Muslim. Sekarang ini dalam hadis yang nombor 3 yang membuatkan hadis itu jadi lemah bukan semata-mata kerana keberadaan Al-Walid ini, tetapi kerana ada illah. Okey, dia bukan hanya semata-mata tentang perawi tetapi kerana yang nombor 5, iaitu ada illah dalam hadis. Apa illahnya? Diterangkan kepada kita dekat kitab ini. Dia kata bukan hanya kerana periwayatan oleh Al-Walid secara tersendiri, tetapi juga kerana perbezaan pendapat tentang identiti dirinya sendiri, ketidakselarasan dalam riwayatnya, ada berlaku tadlis, serta kemungkinan adanya sisipan dari perawi, iaitu berlakunya idraj. Jadi maknanya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 illah di situ. Satu ilahnya ialah dia kata tadi tentang identiti. Ada perbezaan pendapat tentang identiti Al-Walid ini. Maknanya dia tak konsisten. Yang A kata dia ini macam ini, yang B kata dia macam ini. Bila tak ada konsisten tu kita panggil ini sebagai ilah. Okay, satu tidak ada perbezaan pendapat tentang identiti Al-Walid. Macam tak muat. Letak kat sini boleh? Kat sini Okay, yang kedua dikata tadi ketidakselarasan dalam riwayat. Tak selaras tu maksudnya dalam riwayat A dia cakap lain, dalam riwayat B dia cakap lain. Itu maksudnya. Okay, so dia tak ada konsisten dekat situ. Kemudian yang ketiga, tadlis. Tadlis maksudnya apa? Siapa tahu? Anda tahu tadlis? Tak tahu. Cik Amy tahu tak? Tak tahu. Kak Ram? Ya. Tahu tak tadlis apa? Cuba lah, tak apa cuba.
Dia bicara tentang riwayat tapi tak dengar dari gurunya. Dia tak dengar dari gurunya. Maksud? Dia bila bicara seolah dia dengar dari gurunya. Apa dia? Kenapa ketawa? Dia tak dengar dari gurunya tapi bila dia riwayatkan, Dia seolah-olah dia dengar daripada gurunya. Saya boleh terima ayat tu. Okay. Maknanya dekat sini, dia berjumpa dengan guru tersebut. Tetapi, dia tak dapat hadis tu daripada guru tu. Cuma, bila dia sampaikan hadis yang dia dengar daripada orang lain, dia kata dia dapat daripada guru tu. Bohong sebab tu. Actually, dia tak bohong tau. Cuma dia kata dia tak bohong. Sebab, kita yang penting sebenarnya dalam hadis ni, kita nak tahu adakah murid ini dia berguru secara langsung atau tidak? Dengan seseorang guru. So, dia nak kuatkan hadis dia. Dia nak kuatkan hadisnya sebab tu dia buat tadlis tu tadi. Jadi bila orang dengar hadis tu, orang tahu, dia ambil daripada guru dia. Kita ambil contoh macam ni. Okay, ambil satu contoh mudah. Semua dekat dalam sini semua datang kuliah saya kan? Okay. Tiba-tiba Kak Ram satu hari dia tak datang kuliah. Senang bagi contoh orang yang terlambat. Satu hari tiba-tiba Kak Ram tak datang kuliah. Tapi semua orang tahu kan Kak Ram belajar dengan Ustazah Sakinah. Okey, kita dapat satu maklumat ataupun info yang mudah, Kak Ram student Ustazah Sakinah. Bila Kak Ram student Ustazah Sakinah ni, dia tak datang kuliah. Kemudian dia tanya dengan Kak Zam. Zam, semalam Ustazah Sakinah ajar apa? Kak Zam kata, Ustazah Sakinah ajar kita hadis innamal a'malu binniyat. Ustazah Sakinah ajar kita innamal a'malu binniyat. Oh gitu ya. Bila Kak Ram sampaikan hadis itu, dia kata apa? Oh semalam Ustazah Sakinah sampaikan hadis innamal a'malu binniyat. Tapi dia dengar tak direct daripada saya? Dia tak dengar direct daripada saya. Sepatutnya bila dia sampaikan, Ustazah Sakinah sampaikan, Zah sampaikan pada aku, gimana dia sampaikan? Dia mesti letak nama Kak Zah dekat situ. Untuk menunjukkan yang dia dengar bukan direct daripada saya. Dia dengar daripada Kak Zah, kawan yang datang pula. Dia actually tak datang. Tetapi bila dia menggunakan kalimat yang seolah-olah dia dengar direct daripada saya, semua orang ingatkan dia datang kuliah. Kan, Ram memang lah kan, dia memang student Ustazah Sakinah, dia tak tipu, nampak tak tipu kan. Tapi actually tak boleh, dalam ilmu hadis tak boleh begitu. Dalam ilmu hadis ini, dia mesti jujur dalam penyampaian. Walaupun kita tak nafikan memang Kak Ram tu student Ustazah Sakinah. Dan apa yang disampaikan tu betul ke salah? Betul, tak salah pun memang saya sampaikan innamal a'malu binniyat. Tetapi dalam ilmu hadis kita kata apa? Ini tadlis. Satu jenayah ilmiah dalam hadis yang sangat halus yang tak dapat detect. Susah untuk kita detect melainkan setelah kita buat kajian demi kajian. Rupanya dia tak dengar. Tapi dia memang student Ustazah Sakinah macam itu kan. Yang dia cakap dengan dia, Azhar. Sebab apa kita rekod? Siapa datang kuliah, siapa tak datang kuliah. Tiba-tiba nama dia tak ada. Dia absent rupanya hari tu. Tapi kenapa dia cakap? Sebab dia nak orang terima hadis tersebut, dia seolah-olah dia dengar direct daripada sini. Jadi kalau orang terima, Cik Amy dengar, betul lah. Sebab Ram tu sudah Ustazah Sakinah. Kan? Lepas tu dia dengar dari Ustazah Sakinah, aku terima je lah. Nak cakap, takkan nak cakap tak sahih pula. Sebab sanadnya bersambung, nampak? Sanad bersambung tadi. Tapi actually tak boleh kalau betul-betul. Kalau kita dapat detect tu, tadlis ni tak boleh. Sebab apa? Ini satu jenayah. Jenayah yang sangat halus yang kita cuba tutup. Supaya orang tak tahu. Jadi ini yang berlaku dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi tadi. Ada tadlis. Yang dibuat siapa? Muslim. Dia tak dengar hadis tu secara direct daripada gurunya. Tapi dia cakap dia dengar secara direct. So ini tak boleh. Okay? Dah tulis tadi. Yang nombor 4. Kemungkinan adanya sisipan dari perawi idraj. Okay. Nombor 4 kita panggil idraj. Idraj apa? Ustaz dengar Okay. Idraj ni lah, teks tu bukan hadis. Tetapi dia adalah kita panggil komentar daripada perawi. Cuma bila dia letakkan dalam hadis itu, kita nampak dia seolah-olah sambungan daripada hadis tadi. Contoh kan, dalam hadis yang kita baca, cuba kita tengok ke sini.
Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ghaira wahidin man asaha dakhala al-jannah. Itu hadis kan? Yang warna kuning tu hadis. Okey. Tapi bila masuk wallahu allazi la ilaha illahu sampailah kepada Ar-Rasyidus Sabur, sampai kepada teks itu, ini kita panggil sebagai idraj. Dia yang disisipkan oleh perawi untuk terangkan 99 nama Allah itu apa? Contohnya Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminu, itu dia bagi sebagai contoh. So kita panggil dia sisipan daripada perawi, bukan hadis Nabi. Cuma masalahnya bila dia letak dia sebagai sisipan, dia tak letakkan ini kata-kata saya. Dia terus sambung hadis kepada kata-kata dia ataupun contoh yang dia berikan. Sehingga bila kita baca hadis ini kan, kita nampak seolah-olah keseluruhannya sebagai hadis Nabi. Padahal yang nama-nama Allah yang 99 tu yang dia bagi tu kan, itu dibagi sebagai teks yang disisipkan oleh perawi untuk memberi contoh kepada kita apa itu 99 nama-nama Allah. Jadi di sinilah kita panggil sebagai idraj yang terdapat dalam hadis. Sampaikan susahlah kita nak tahu ini hadis ke bukan. Sebab tak tahu kan siapa yang cakap ni. Ni Nabi cakap ke perawi yang cakap. Begitu keadaannya. So, tulis sikit lah aku nak example dia pun tak faham tu. Oh, nak tulis saya cakap dimasukkan sisipan atau penerangan bukan dari hadis. Macam tu. Okay, Adam. Idraj. Dimasukkan teks sisipan tu maksudnya kita attack. Dalam bahasa English dia panggil attack yang kita lampirkan di situ teks sisipan yang bukan hadis. Bukan hadis tanpa ada pemisah. So ini kita panggil sebagai idraj. Dimasukkan teks sisipan yang teks itu dia bukan hadis, tapi kita masukkan dalam hadis Nabi, kemudian kita tak letak ada pemisah pula. Kita terus sambung. Bila terus sambung tu macam nampak keseluruhannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang berlaku kepada hadis Asmaul Husna di sini. Kan? Bila dia kata inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, kemudian bila dimasukkan kepada contoh-contoh tentang nama-nama Allah tu kan, yang rasa kita nyanyi tu yang itu sebenarnya bukan hadis. Itu cuma contoh daripada perawi untuk beritahukan kepada kita 99 nama Allah tu macam mana. Tapi bila kita baca kan seolah-olah kita nampak semuanya hadis. Ini yang diterangkanlah dalam teks kita di situ. Baik. Ada persoalan sebelum saya masuk kepada penerangan lagi? Hadamkan dulu ni. Ada soalan tak? Tu kalau macam kita yang selalu budak-budak nyanyikan lagu tu macam mana Ustaz? Boleh aja. Cuma jangan cakap tu sebagai hadis Nabi. Nampak tak? Tak salah. Itu contoh. Memang betul itu Asmaul Husna. Tapi kalau kita bincang tentang hadisnya yang mana? Kan? Bila hadis tu kita baca, rupanya yang hadis cuma depan saja. Penggal saja. Tapi bila masuk kepada contoh-contoh yang Yukayaman tu dah bukan hadis Nabi. Itu cuma contoh-contoh lah pada nama-nama Allah yang 99. Tapi kalau budak-budak baca, kita pun nak nyanyi, boleh je nyanyi lah. Cik Ana suara sedap kan? Soalnya dia faham. Saya faham. Kita sekolah kan dia baca. Yang budak-budak baca, kita kat sekolah pun kita baca juga kan? Okay je. Kan budak-budak tu, live masa tengok, masa tu kat bacaan kaki dia. Kan? Yang diorang nyanyikan lagu Nas'al Nuka, budak-budak dia. Okay je. Senanglah hafal. Bagi mereka ingat nama-nama Allah, satu gadakan. Okay, saya tak masalah. Cuma kalau bincang tentang hadis, ini maksud dia. Kita dapat bahawa itu bukan hadis tetapi adalah sisipan yang dimasukkan oleh perawi untuk memberikan contoh pada 99 nama Allah. Okey. Ada soalan lain? Sejuk tak? Perut kosong kan? Bagi sejuk.
Tak masuk daging kan. Kalau tak dia bagi makan prata kan. Orang makan prata hari ni tak makan prata. Itu lambat. Okey, jom kita teruskan ya. Setelah meriwayatkan hadis ini, kita masih lagi pada hadis riwayat yang ketiga. Riwayat siapa tadi? Imam At-Tirmizi. Setelah meriwayatkan hadis ini, Imam At-Tirmizi berkata, tapi kita nampak Imam At-Tirmizi ini walaupun dia riwayatkan hadis itu, dia tetap berikan komentar menunjukkan hadis itu tak sahih. Sebab tu kita kalau belajar hadis, kita akan faham macam mana nak guna hadis. Dia belajar hadis ni bukan buka buku hadis tak kat muat. Oh ni hadis sedap pakai kan. Kita tak boleh gitu. Kita kena baca keseluruhannya. Sekarang kita nampak Imam At-Tirmizi walaupun dia muatkan dalam kitab, walaupun dia riwayatkan, tetapi dia berikan komentar untuk tunjukkan apa problemnya hadis ini. Jadi tanggungjawab kita yang belajar ni untuk ceklah apa yang dia berikan komentar tu tadi. Sekarang ni dia kata macam ni hadis ini tidak diriwayatkan melalui lebih dari satu jalur dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Walaupun demikian, kami tidak mengetahui sedikit pun dari riwayat-riwayat yang ada penyebutan Asmaul Husna terkecuali dalam hadis ini. Nampak tak? Dia sendiri cakap. Dalam hadis lain tak sebutkan tentang Asmaul Husna yang 99 tu. Cuma riwayat ini saja dia kata. Ada bin Abu Iyas pernah meriwayatkan hadis ini dengan sanad selain ini dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Kemudian dia menyebutkan nama-nama Allah di dalamnya. Namun tidak ada sanad yang meriwayatkannya secara sahih. Jadi maknanya Imam At-Tirmizi ni amanah ilmu tau yang dia buat. Walaupun dia letak dalam kitab dia tetap beritahu pada kita hadis ini tidak ada sanad yang meriwayatkannya dengan sanad yang sahih. Jadi kalau kita baca kitab Imam At-Tirmizi itu secara penuh, kita tahu hadis ni memang tak sahih dah. Kita faham begitu. Okey. Baik. Oleh sebab itulah para imam hadis menetapkan hadis ini sebagai hadis yang lemah dan tidak layak untuk dijadikan sebagai hujjah. Mereka juga menetapkan bahawa penyebutan Asmaul Husna secara berangkaian dalam hadis ini bukan termasuk sabda Nabi SAW, tetapi perkataan sebahagian kalangan salaf. Maknanya itu bukan kata-kata Nabi, cuma pendapat-pendapat daripada kalangan ulama salaf. Mereka sengaja mengumpulkan nama-nama Allah ini dengan tujuan memudahkan umat, lantas disisipkannya ke dalam teks hadis sehingga dikira bahagian dari sabda Nabi SAW. Jadi bagusnya jugalah kan, dia memudahkan kita. Kita pun tak tercari-cari 99 nama Allah tu apa. Dah selalu hal pula kan. Kita kan suka ni kan disuduh. Sebenarnya nak kena tuduh, nak kena suap. Belajar pun kena suap kan. Jadi para ulama dulu pun dah buat suapan-suapan ni. So dia kata kalau letak innalillahi tis'a wa tis'in tu kan, cuma letak 99 tu nanti orang ramai kalau baca dia tak tahu 99 tu apa. So mereka pun usaha untuk memudahkan masyarakat, mereka pun letaklah 99. Cuma masalahnya dia jadi idraj. Kan? Idraj maksudnya dia sisipkan sahaja. Tanpa letak bahawa ni rupanya pendapat kami. Seharusnya letak begitu. Jadi bila kita sekarang ni baca, kita faham rupanya ini bukan hadis Nabi. Ini cuma contoh-contoh yang diberikan untuk mudahkan kita tahu mana satu 99 nama-nama Allah. Tapi kita dah bincang 99 nama Allah tu lebih daripada 99 kan? Bukan itu saja. Dan saya dah katakan itu hanya contoh saja untuk kita tahu mana satu dan mana satu nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata mereka sengaja mengumpulkan nama-nama Allah ini dengan tujuan memudahkan umat. Lantas disisipkannya ke dalam teks hadis sehingga dikira bahagian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, ulama ahli hadis telah sepakat tentang ihwal hadis ini bahawa dua riwayat ini, iaitu riwayat At-Tirmizi dari jalur Al-Walid dan riwayat Ibn Majah dari jalur Al-Malik, tidak termasuk perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Redaksi yang ada di dalam kedua matan tersebut adalah perkataan sebahagian kalangan salaf. Al-Walid menyebutkan perkataan ini berdasarkan pernyataan beberapa gurunya dari negeri Syam sebagaimana dijelaskan pada sebahagian jalur hadisnya. Maka itu ada perbezaan tentang apa saja nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diriwayatkan darinya tersebut. Nanti balik rumah cuba tengok, bezakan
3 riwayat yang saya beri itu kan, daripada awal sampai akhir, kita akan nampak ada banyak perbezaan. Dia tak konsisten. Maknanya kalau riwayat Imam At-Tirmizi lain, riwayat Imam Ibn Majah lain. Dia tak letakkan 99 nama Allah tu daripada awal sampai akhir sama. Riwayat Imam At-Tirmizi lain yang sebagaimana kita baca setiap hari kan. Tapi kalau riwayat Imam Ibn Majah, dia ada walam yakullahu kufuwan ahad. Ada siapa yang di Asmaul Husna walam yakullahu kufuwan ahad? Tak ada kan? Tetapi dalam riwayat Imam Ibn Majah, dia letak itu sebagai nama-nama Allah. Yang mana tidak ada satu pun yang sama dengan Allah tu, dia letak tu sebagai nama-nama Allah Asmaul Husna. Jadi sebab dia kata ada beberapa nama Asmaul Husna tadi kan berbeza. Perbezaan tentang apa saja nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diriwayatkan darinya tersebut. Dalam salah satu riwayat hadis tersebut, diriwayatkan dari perawi Al-Walid ini beberapa nama dari Asmaul Husna menggantikan nama-nama pada riwayat lainnya. Ini menjelaskan kepada anda bahawa riwayat hadis ini tergolong hadis mausul yang disisipkan dalam hadis dari Nabi SAW pada sebahagian jalurnya, tetapi bukan sabda Nabi. Maka kelompok ulama lainnya menyusun Asmaul Husna ini berdasarkan susunan selain itu. Mereka menyusunnya menyusunnya atas dasar nama-nama dalam Al-Quran. Tetapi apa yang disisipkan itu kita kata tak salah. Macam tadilah tak masalah salah ke tidak, tak salah. Sebab para ulama di kalangan salaf ini yang mereka letak 99 tu mereka ambil daripada Al-Quran. Bukan pendapat mereka sendiri. Okey, untuk diberikan kepada kita sebagai kemudahanlah untuk kita baca. Jadi ulama kelompok ini adalah Sufyan bin Uyainah, Ahmad dan selainnya. Okey, selesai tentang riwayat hadis yang mengandungi nama 99 Asmaul Husna itu tadi. 3 riwayat kita bincangkan, ketiga-tiganya dhaif, dan yang paling mudah sekarang kita faham yang diletakkan itu hanyalah sebagai idraj, iaitu teks yang disebutkan untuk kita mudah beramal sebenarnya. Okey, ada soalan sebelum kita masuk kepada perbahasan yang kedua terakhir? Oh, macam begini, kalau perawinya adalah perawi yang suka berbohong, perawi itu memang kita kenali sebagai kadzab. Okey, kadzab maksudnya perawi yang berbohong. Dia cakap suka bohong, cakap suka bohong. Kalau kita lihat dulu, cuba buka dalam kitab Al-Khatib Al-Baghdadi, tak salah kitab dia. Dia ada muatkan tentang perawi yang dipanggil sebagai Al-Qussas. Al-Qussas ni kita panggil sebagai storyteller. Jadi, storyteller ni dah wujud sejak zaman lama lagi lah. Sejak zaman dulu yang mana para ulama risaukan. Sebab mereka ni baca hadis dengan tujuan untuk motivate orang beramal soleh. Niatnya soleh ke tak? Niatnya baik. Niatnya baik kan? Dia nak motivate orang supaya beramal soleh. Jadi mereka ni biasanya pergi masjid-masjid, mereka akan cerita tentang hadis Nabi. Mereka kata, oh kalau baca la ilaha illallah, sampai satu hadis ni kata, siapa yang baca la ilaha illallah, Allah akan berikan kepada mereka ni setiap kalimat itu dengan seekor burung yang mana ada diperbuat bulunya daripada emas. Pelik kan? Dia baca, dia kata ini daripada Nabi SAW. Orang ramai ni dia baca hadis. Tapi itu bukan hadis. Dia bagi sebagai al-qussas. Dia sengaja cerita tu kan supaya orang motivate orang beramal soleh. Jadi orang yang nak meningkatkan amal ibadah, banyak berzikir la ilaha illallah. Cara itu salah. Walaupun niatnya betul. Sebab banyak kali saya ingatkan, orang yang sengaja berbohong atas nama Nabi, Nabi kata apa? Siaplah tempatnya dalam api neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berbohong atas nama aku, maka siap sedialah tempatnya dalam api neraka. Ini satu bentuk ancaman sebenarnya. So bila kita baca hadis itu kita takut kan? Dia tak boleh sembarang ni, kau jangan cakap ni amalan daripada Nabi, betul tak? Dia takut tau. Kita sembarang. Sekali bukan Nabi ajar ke apa kan? Betul kan? Kita takut kan? So kita tak buat. Mari kita tinggalkan benda-benda macam ni. Sekarang ini orang ni dia sengaja berdiri kat tengah-tengah masjid, bagi ceramah, guna hadis palsu untuk sampaikan. Jadi, orang yang begini kita nampak
Setiap kali kalau dia cakap, dia guna hadis yang palsu, itu yang setiap yang dia riwayatkan, yang dia sampaikan, kita panggil dia sebagai al-kadzdzab. Al-kadzdzab, orang yang berbohong. Okey, orang yang berbohong. Ini kita panggil hadis dhaif yang paling bawah sekali. Kalau letak hadis apa pun dia tak boleh selamatkan apa yang dia cakapkan. Sebab tadi saya kata, kalau dhaif, potensi untuk naik martabat dia kepada hasan boleh lagi. Okey? Hadis dhaif, dia boleh naik tau taraf dia. Dengan syarat kita ada jumpa satu hadis yang menyokong, yang mana hadis itu sahih. Yang menyokong dan hadis tersebut boleh naik. Tapi kalau palsu memang sampai kiamat saya kata tak boleh pun nak naikkan. Jangan berangan nak naikkan hadis tu sampailah kepada taraf sahih ke apa. Kalau kita naikkan bermakna memang jahil lah. Kan? Sebab memang hadis tu palsu tak boleh pun nak naikkan. Okey? Contoh, saya bagi contoh. Hadis yang mana Isra Mi'raj hari tu orang cerita. Nabi jumpa Allah, baca at-tahiyatul mubarakatus salawat. Itu hadis yang palsu. Orang duk cerita pasal Isra Mi'raj ni Nabi jumpa Allah baca tu. Palsu hadis itu. Dia duk cerita dekat ceramah ni. Ya Allah. Kita ni orang yang belajar hadis sedih dengar. Apa salah yang kau cerita benda-benda macam ni dekat dalam kuliah ataupun dalam ceramah-ceramah. Padahal benda tu benda yang palsu. Hadis at-tahiyatul tu ialah hadis yang spesifik tentang orang solat. Ada hadis ni yang spesifik Nabi cerita tentang orang, ada sahabat tanya nak baca apa, Nabi cerita kau baca ini, itu baru sahih. Tapi kalau kita kaitkan ia dengan peristiwa Isra Mi'raj, palsu jadinya. Kan? Kita nampak macam ni. So, macam mana kita nak kata orang yang begini kita boleh terima ilmu dia? Maaf, saya tak sebut gitu. Susah kita nak terima ilmu daripada orang yang suka menyampaikan cerita-cerita yang palsu. Okeylah kita kata mungkin itu di luar pengetahuannya. Namun saya kata, seorang guru, dia ada amanah ilmu. Okey? Kalau setiap kali guru buat salah, kita kata, tak apalah, guru ni pun dia jahil juga, guru tak semua guru tahu. Kalau setiap kali kita guna gitu, setiap kalilah guru akan buat benda-benda yang menyeliwing. Dia akan buat benda-benda yang bawa masyarakat pada benda yang salah. Setiap kali kita begitu, kalau kita asyik kata, tak apa, dia guru, tak semua orang sempurna, tak semua orang tahu. Kalau setiap kali kita guna dengan alasan sedemikian, habis musnah masyarakat, saya kata. Musnah masyarakat dengan cerita palsu. Kita nak selamatkan masyarakat ni supaya mereka jadi masyarakat yang berfikir. Okey? Saya jadikan anda di tempat ni, siapa-siapa datang kuliah saya suruh anda fikir. Bila saya mengajar, saya nak supaya anda jadi orang yang tahu mana reference-nya. Apa yang kita gunakan, apa kita guna, kita dapat daripada mana. Itu baru jelas mengajar, belajar gitu. Tapi kalau kita belajar, mengajar tapi membodohkan pelajar, sayang sangat-sangat saya kata. Sangat sayang. So kita sebagai pelajar juga pilih guru yang betul saya kata. Okey? Pilih guru yang betul, guru yang betul-betul bawa kita jadi seorang muslimah yang berfikir. Jangan main tangkap buat. Apa orang cakap, terima, bagus, hati sejuk, hati jadi macam sedih. Boleh terima. Itu yang saya sedih. Kan? Kita kalau followers kita makin ramai, amanah ilmu semakin tinggi seharusnya. Makin ramai orang ikut kuliah kita, amanah nak sampaikan ilmu tu semakin takut tau kita. Kita patut ada rasa begitu. Kan? Ramai orang datang kuliah, takkan nak sampai cerita-cerita gitu kan? Bayangkan kalau semua datang sini, saya cuba cerita-cerita. Asma Usah nyanyi. Nas'alu kau dah balik. Kan? Kalau gitu je kita cerita, tak payah datang kuliah. Kenapa datang kuliah? Sebab kita nak belajar. Betul tak? Bukan nak dengar cerita. Kalau nak dengar cerita, duduk kat rumah. Dah kopi minum boleh duduk. Gitu. Kalau nak dengar cerita, gitu caranya kan? Tapi kalau nak belajar betul-betul. So kita sekarang, kalau kita nampak ramai orang datang kuliah, ramai orang duduk kuliah, saya kata, pasal ini saya takut. Kenapa saya takut? Sebab saya nak kena sampaikan sesuatu yang mesti sahih. Kalau saya sampaikan benda yang salah, Allah tanya dekat akhirat, orang tanya, kau sampaikan apa dekat orang-orang ni, muslimah kau ajar apa ni, Sakinah? Saya tak tahu apa. Kemudian anda beramal dengan apa yang saya ajar. Takut tau. Kemudian yang diamal tu benda yang salah pula. Allah, saya kata.
Berapa banyak benda yang saya nak kena tanggung. Jadi ini kita panggil satu amanah ilmu yang ada pada semua. Bahkan kita sebagai ibu pun, bila kita nak ajar kepada anak kita, takkan kita nak ajar benda yang nonsense. Betul tak? Kita nak ajar pada anak kita, cucu kita ke apa, kita nak didik mereka ini, kita mesti ada sumber. Sebab tu kita belajar. Sekali lagi saya kata, kita belajar. So bila anak saya nak ajar, nak betulkan anak saya tahu, oh ni macam ni dalil dia. Ini ibu belajar macam ni. Kita ada base. Budak-budak sekarang lagi suka tanya, Mama ni buat macam mana ni Mama? Ni siapa ajar ni Mama? Dia orang tanya, Mama dapat daripada mana ni Mama? Tanya nenek baca ni dapat daripada mana hadis? Cik, budak-budak dia tanya. Nenek tergulang-gulang. Tak tahulah daripada kecil dia baca kan. Tapi kita ambil ini sebagai satu cabaran. Okay? Bila anak kita tanya, bila cucu kita tanya, bermakna kita ada tanggungjawab kan? Aku kena belajar ni. Aku kena tahu ni daripada mana aku belajar benda ni. Baru cantik kita ni orang kata jadi muslimah solehah yang taat pada Allah. Yang beramal dengan ilmu, bukan beramal ikut-ikutan. Kalau beramal ikut-ikutan, semua orang boleh ikut-ikut sahaja. Tapi kalau kita beramal dengan ilmu, tahu nasnya, tahu dalilnya, soleh ke tidak, cantik saya kata. Cara kita ni beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Sebab tu bila Nabi ajar pada masyarakat ni, Nabi akan beritahu apa dalil apa. Semua Nabi beritahu. Tak ada yang tersembunyi. Nabi tak kata kau buat. Ada Nabi kata gitu. Nabi tunjuk, Nabi kata gini cara dia. Bermakna ada dalil. Nabi tak apa, buat je. Yang penting Allah terima. Yang penting ikhlas. Dia bukan semata-mata tentang ikhlas. Tapi bagaimana kita ini jadi orang yang tahu apa yang kita buat itu sebenarnya daripada petunjuk Nabi SAW. Okey, baik, terus saya masuk sini. Jadi dia kata di sini, Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab karyanya Bada'iul Fawaid menjelaskan. Yang atas tadi dah baca belum? Belum. Abu Umar dah baca belum? Belum okay. Abu Umar mengingatkan bahawa pengetahuan tentang Asma'ul Husna yang melaluinya seseorang hamba yang berdoa kepada Allah meraih pahala yang besar sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, tidak akan boleh dikatakan sempurna kecuali dengan mengetahui asma' dan sifat-sifatnya. Tahu betul manfaat setiap nama yang dikandungnya. 116. Belum baca kan ni kan? Belum. Dah saya tanya mana tadi? Macam pelik je ni, belum baca. Yang kedua tu belum baca kan? Belum. Apa tadi aku cakap sampai belum baca? Malam siapa sangat tadi? Okey, sekarang ini kita nak bincang tentang yang kedua. Apa maksud as-saha dalam hadis Nabi tentang Asma'ul Husna? Adakah maksudnya kita hitung kira 99 tu, kita akan dapat masuk syurga? Okay. Sebab Nabi katakan, kalau rujuk pada muka surat 1-3, teks bahasa Arab yang atas sekali tu hadis Nabi, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang dia menghitung nama-nama Allah yang 99 itu, Nabi kata dia masuk syurga. Jadi apa maksud menghitung? Menghitung ni adakah kita cuma mengira sampai 99? Sampaikan kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini diberikan kepada kita dengan penerangan. Okey, maksud menghitung. Penjelasan tentang makna kalimat menghitung Asma'ul Husna yang terdapat di dalam hadis dan diganjar masuk syurga bagi orang yang mengamalkannya tidak diragukan lagi. Anjuran ini merupakan sebuah keutamaan mulia yang dapat membangkitkan semangat di dalam jiwa untuk meraih nikmat yang agung ini, berupaya menyempurnakan pelaksanaannya dan ada rasa entusiasme. Okay. Semangat yang tinggi untuk melakukannya secara benar. Beberapa orang telah keliru dalam memaknai kalimat menghitung yang dimotivasi untuk meraihnya dalam hadis ini dengan menghitung lafaz 99 nama Allah tersebut, mematikannya di dalam hati serta menghafalkannya pada waktu tertentu yang memang khusus sifatnya. Bahkan ada di antara mereka yang menjadikan Asma'ul Husna ini sebagai zikirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu siang dan waktu petang tanpa memahami makna
makna nama-nama yang agung ini. Merenungi pemaknaan setiap nama, melaksanakan secara benar sebagai pelbagai kewajipan dan keharusan yang berkaitan dengannya atau mengamalkan tuntutan dan konsekuensinya. Jadi pada perenggan itu tadi, mereka beritahukan kepada kita ini kebiasaannya yang dibuat oleh masyarakat. Iaitu menghitung, menghafal, just macam letakkan dalam hati, okey kita ingatlah 99 nama Allah ini, begitu. Kemudian dia kata, dan ada juga yang menjadikannya sebagai zikir pagi petang untuk Asma'ul Husna tersebut. Yang 99 tadilah yang ada dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, Ibn Majah dan juga At-Tirmidzi. Jadi para ulama sekarang ini mengingatkan bahawa maksud kalimat itu tidak sekadar menghitung huruf demi huruf Asma'ul Husna tanpa ada pemahaman atas makna dan tanpa melaksanakan apa yang menjadi tuntutannya. Tetapi penyebutan tersebut harus disertai kefahaman pada makna dengan kefahaman yang benar dan lurus beserta pengamalan terhadapnya. Jadi Abu Umar Abu Umar At-Talamanki rahimahullah mengemukakan untuk dengan kefahaman yang betul dia tentang menghitung tadi, dia kata ada 3. Okay? Di antara ciri kesempurnaan mengetahui seseorang terhadap pengetahuan seseorang terhadap asma-asma Allah dan sifat-sifatnya yang dengannya manusia berdoa serta menghafal Asma'ul Husna tadi berhak meraih apa yang dijanjikan Rasulullah SAW. Apa yang Nabi janjikan tadi? Masuk syurga. Ada 3. Pertama, mengetahui asma-asma Allah dan sifat-sifatnya. Okey, 1 kita kena tahu. 2, mengetahui manfaat yang dikandung oleh tiap nama. Manfaat tu maksudnya faedah pada nama-nama yang sudah kita tahu. Itu nama-nama Allah. Contoh, macam Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi tu kan. Wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim kan. Akhirnya tu kan ada nama-nama Allah kan. Apa faedahnya bila kita baca? Melindungi Allah, lam yadurru. Itu bermakna kita mengamalkan yang nombor 2 tu tadi. Kita tahu faedah bila kita baca nama-nama Allah. Ataupun tentang hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kan kita baca tu sebagai tasbih, tetapi di situ ada nama-nama Allah. Ni'mal wakil, sebaik-baik penolong. Itu ialah Asma'ul Husna. Kenapa kita amalkan? Kita tahu faedahnya ialah biasanya orang yang mengamalkannya dia akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Okay, itu maksud pada poin yang kedua. Baik, yang ketiga, mengetahui hakikat yang ditunjukkan olehnya. Hakikat itu maksudnya kebenaran yang ada pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Jadi jelas kepada kita bukan hanya semata-mata kita hafal Asma'ul Husna 99, tetapi mesti ada 3 tadi. Di samping kita hafal, kita kena tahu kan? Tahu dulu lah kalau hafal kan? Tahu, kemudian kita hafal. Kemudian yang kedua ialah di situ kita tahu tentang faedahnya. Ketiga ialah kita tahu tentang kebenaran, hakikat pada Asma'ul Husna. Jadi As-Soha di sini, boleh saya padam tak ni? Boleh. Ni As-Soha maksudnya menghitung kan? Tapi tak boleh kita faham dengan menghitung begitu saja. Nabi kata siapa yang hitung Asma'ul Husna masuk syurga. Tetapi maksud menghitung ini mengandungi 3 maksud. Okay. 1 ialah tahu. Tahu maksudnya hafalah juga ya. Okay. 2 tadi apa? Mengetahui faedah ataupun manfaat yang terkandung dalam Asma'ul Husna. Ketiga, hakikat kebenaran lah. Kebenaran faedahnya, kebenaran yang terdapatlah pada Asma'ul Husna tu. Dia bukan setakat tahu, kalau tahu kan, tahu kalau baca Bismillahirrahmanirrahim dulu tu nanti Allah akan lindungi kita. Tapi dia tak percaya dengan hakikatnya. Betul ke tu? Wah, tu kan.
tiga ni dia tak ada kebenaran dah. Tak percaya tentang kebenarannya. Betul ke dia ni baca ni hasbiyallah wa ni'mal wakil, Allah tolong kan? Kalau dia ada keraguan, bermakna yang nombor 3 tu dia tak ada. Jadi kita percaya nombor 1, 2, 3, barulah kita panggil ini dimaksudkan dengan ahsaha. Kalau tepat dan cara pengamalannya, barulah seseorang itu mendapat ganjaran yang disebutkan oleh Nabi tadi dengan masuk ke dalam syurga Allah. Maka dia kata, siapa saja yang tidak mengetahui itu semua, maka dia bukan orang yang mengetahui makna setiap asma Allah dan juga tidak akan mendapat manfaat dari makna-makna yang terkandung di dalam asma-asma itu ketika menyebutnya. Abu Umar mengingatkan bahawa pengetahuan tentang Asma'ul Husna yang melaluinya seorang hamba yang berdoa kepada Allah meraih pahala yang besar sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi. Tidak akan boleh dikatakan sempurna kecuali dengan mengetahui asma' dan sifat-sifatnya. Tahu betul manfaat setiap nama yang dikandungnya dan mengerti hakikat setiap nama yang ditunjukkannya. Bukan sekadar menghitungnya tanpa kefahaman mengenainya atau pengetahuan tentang petunjuk dan konsekuensinya. Okey, cuba lihat yang perkataan yang dibolehkan kan, pertama, kedua, ketiga tu kan. Okey, saya terus masuk pada situ. Ada tingkatan menurut kepada Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Okey, dia kata ihsa ini ada 3 tingkatan. Pertama, ihsa ialah memang menghitung lafaz lantas sekaligus menghitung jumlah Asma'ul Husna. Okey, maksudnya menghitung ialah kita baca, kita hafal. Okey, 99 tu. Tetapi kita difahamkan dia bukan hanya 99, bahkan boleh lebih daripada itu. Maknanya kalau kita hafal tu lebih daripada 99 dah boleh untuk kita dapatkan ganjaran yang Nabi SAW maksudkan tadi. Yang kedua, kita kena faham, memahami makna dan maksudnya. Dengan kata lain, ini tidak saja melalui tahapan atau tingkatan pertama tadi, melebihinya. Tidak hanya menghitung jumlah Asma'ul Husna, melainkan dipahami secara benar-benar makna yang terkandung di dalamnya. Okay, yang ketiga, berdoa kepada Allah dengan Asma'ul Husna. Doa ini mencakup doa ibadah dan doa permohonan. Inilah tingkatan paling atas dari tahapan penyempurnaan realisasi Asma'ul Husna. Jadi maknanya kita berdoa dengan nama-nama Allah itu lebih baik. Okay, biasa kan saya sebutkan tentang hal ini. Contoh tentang apa tu? Apa yang kita doa dengan nama Allah? Yang doa Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Itu kita boleh guna yang itu. Kemudian yang Al-Mannan badi'us samawati wal ardh ya zal jalali wal ikram. Doa-doa ini yang mana Nabi kata apa? Siapa yang berdoa dengannya Allah akan kabulkan, siapa yang meminta dengannya Allah akan berikan apa yang dia minta. Jadi itu cara kita beramal dengan Asma'ul Husna yang mana sampai pada peringkat atas sekali ialah kita berdoa menggunakan nama-nama itu, tidak kira dalam doa ibadah ataupun doa permohonan. Apa beza doa ibadah dengan doa permohonan? Macam mana Kak Yam? Kak Mariam, macam mana Kak Mariam? Doa ibadah macam mana? Dalam solat. Tapi doa permohonan? Doa, Kak Mas kata doa ibadah dalam solat. Doa masalah, doa permohonan luar solat dia kata. Boleh terima? Boleh terima? Kita tak sabar nak balik. Aku surah setengah ni. Macam mana? Apa beza? Siapa tahu? Doa kita hajatkan. Itu yang mana? Masa doa permohonan ke doa ibadah? Doa permohonan kita hajat. Doa ibadah kita tak hajat. Dalam solat kita berdoa. Dan itu doa ibadah. Kalau dengan luar juga, Kamal kata. Macam mana? Confused. Apa dia? Tak cakap. Doa yang spesifik. Itu yang mana? Ibadah ke? Permohonan spesifik yang kita minta. Kalau ibadah tak spesifik, apa-apa saja doa.
Ini general gitu lah. Biar dia Ibadah tu kita memang dah Allah suruh buat. doa ibadah Allah suruh buat. Macam-macam fatwa macam Allah. Ini kalau masuk meeting fatwa dia tak tahu mesti nak dengar masa. Dah balik. Mufti kata, ya Allah, banyak betul pendapat dia. Bosan Mufti. Macam kata dia kak. Doa kita. Okey. Doa permohonan inilah yang biasa kita angkat tangan kita minta Allah. Okey, doa permohonan. Dia boleh daripada doa Nabi ataupun doa yang kita nak lah. Tak kisahlah mana-mana doa kan yang kita mohon. Tapi kalau ibadah ni dia umum. Doa ibadah ni maksudnya lah dalam hidup kita buat banyak perkara dalam hidup ni kita panggil sebagai ibadah. Okey? Contoh kita pergi kuliah ibadah kan? Okay, kenapa kita panggil ibadah? Sebab menuntut ilmu. Itu maksudnya. Jadi ibadah kan? Okey. Bila kita buat apa-apa dalam kehidupan seharian kita panggil dia sebagai ibadah. Sebab apa? Dia mesti ada permohonan pada Allah. Kita mesti ada doa. Kan? So kita panggil dia sebagai doa ibadah. Dan doa ibadah ni bukan kita angkat tangan kita tak. Tapi macam doa, kita nak keluar rumah kita baca doa. Kan? Kita buat apa? Oh, dalam apa? Oh, okey. Doa naik kenderaan ya, okey. Tak apa, doa naik kenderaan boleh. Jangan semua doa pula. Tiba-tiba cerita satu doa. Doa naik bas. Allahumma bas. Tiba-tiba. Itu nyah daripada kuliah tu. Tiba-tiba kau email sambil doa macam itu pula. Doa naik bas. Allahumma ini bas. Ya Allah, bagi aku bas. Okay, so kita kata gini lah, kita keluar, tapi kalau doa kita boleh je Kak Syah, cuma jangan jadikan sebagai dalil lah. Doa kita sendiri lah kan. Kita kadang-kadang kita tak bersarap pada doa kan. Ya Allah, ya Tuhan, aku lapar, ya Allah cepat lah. Cepat dah sampai rumah. Kadang-kadang doa, betul tak? Kita baca doa yang sedemikian, tak salah baca doa-doa macam itu kan. Kan saya kata Muslim, doa lafaz Muslim daripada Nabi. Barulah kita kata mesti sahih, baru boleh Allah terima. Tak juga, tak ada doa. Ini namanya doa ibadah tadi. Doa yang mana kita buat sesuatu perkara dalam keseluruhan kehidupan kita. Yang kita anggapnya sebagai seorang beriman ni setiap apa yang kita buat dia pasti ada kaitan dengan ibadah. Yang kita panggil sebagai ibadah yang umum. Kan? Yang bukan solat lah. Kalau solat tu dia masuk pada permohonan. Sebab ada yang spesifiknya dalam tu. Macam kita buka kitab, kita baca, ya Allah kau mudahkanlah saya. Ini semua ibadah. Kalau doa duha tu, soalan duha kan ada doa dia. Itu termasuk permohonan. Permohonan, yes. Itu permohonan. Apa-apa lagi lah yang berbentuk kita memang kita angkat tangan, kita mohon pada Allah, itu masuk dalam kategori permohonan. Tapi kalau doa ibadah, dia lebih umum. Untuk segenap kehidupan kita yang kita buat tu dia mesti ada something yang kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada beza mudah-mudahan ya. Maka dia kata itulah tingkatan yang paling tinggi. Kita tak pernah sampai situ saja, yang belakang tu biasa-biasa je. Biasa-biasa je. Tak ada yang luar biasa. Dia benar-benar yang belakang tu boleh Belakang bersih. lah. Dia ulang-ulang balik lah untuk kesimpulannya bagi apa yang kita lakukan. Okey, baik. Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan pagi ini? Silakan. Ya. Wah, Masya Allah hari ni semangat. Okey, silakan. Okey. Makin berilmu, makin kurang percakapan kita. Masya Allah. Habis semua nak senyap pun pasti. Ya, ambillah. Tak, maksudnya kita jagalah ucapan kita kan. Supaya ucapan tu adalah ucapan yang betul dan yang benar. Okey, yang kedua. Nak cakap? Tengok saya senyum. Beramal ibadah berdasarkan hadis Nabi Muhammad. Beramal ibadah berdasarkan hadis Nabi yang soleh. Okey, boleh macam sama. Okey, lain sikit. Boleh lah. Kita ambil lah sekian kat dalam hati kan kena tanya lagi. Ada yang ketiga kat mana tak apa? Nak berjaya dunia akhirat jangan malas belajar. Cantik juga. Nombor 3, Masya Allah. Nak berjaya dunia akhirat jangan malas belajar. Belajar ialah proses sepanjang hayat. Selama kita hidup, selama itulah kita wajib belajar agama.
Okey, wallahu a'lam bishawab. Itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, lapangan masa ya untuk terus-teruskan beramal ibadah, terutama di bulan Ramadan ini. Okey, saya juga dengan kita farah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan ya akhir ya.